Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan masuk topik terbaru iaitu bab 9 poligon asas. Sebelum itu, cikgu minta semua pelajar untuk membuka buku teks muka surat 202. Okey, ini adalah standard pembelajaran yang akan kamu pelajari dan perlu kuasai pada hari ini. Okey, di mana kamu akan menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon, melukis, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel, mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segitiga, seterusnya mengelaskan segitiga berdasarkan sifat geometri. Yang terakhir, membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil tambah sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan, dan hubungan antara sudut peluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentang dalam suatu segitiga. Apakah hubungan antara bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon? Bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Contohnya, segi 4 mempunyai 4 sisi, di mana bilangan bucu bagi segi 4 juga ialah 4. Manakala bagi bilangan pepenjuru, pelajar diminta menggunakan formula yang diberikan iaitu N dalam kurungan N tolak 3 tutup kurungan bahagi 2, di mana N ialah bilangan sisi. Okey, contoh soalan cikgu ambil dari lati diri 9.1a. Cari bilangan bucu dan pepenjuru bagi sebuah poligon dengan 6 sisi dan juga 9 sisi. Okey, bagi bilangan sisi bagi poligon yang mempunyai 6 sisi, bilangan bucu sama dengan 6 bucu. Bilangan pepenjuru, kita gunakan rumus yang cikgu berikan tadi, N buka kurungan N tolak 3 tutup kurungan bahagi 2, di mana N kita gantikan dengan bilangan sisi, okey, ataupun bucu iaitu 6, buka kurungan 6 tolak 3 tutup kurungan bahagi 2. Jadi kita selesaikan dahulu yang di dalam kurungan. So 6 tolak 3 sama dengan 3. Jadi 6 dalam kurungan 3 bermaksud 6 darab 3. Okey, 6 darab 3 akan menjadi 18. So 18 bahagi 2 sama dengan 9. Ini bermaksud poligon yang mempunyai 6 sisi mempunyai 9 pepenjuru. Manakala untuk soalan B, 9 sisi bersamaan dengan 9 bucu. Manakala bilangan pepenjuru menggunakan rumus yang sama, N kita gantikan dengan 9. Jadi 9 tolak 3 sama dengan 6. 9 darab dengan 6 sama dengan 54. 54 bahagi 2 sama dengan 27. Ini bermakna poligon yang mempunyai 9 sisi mempunyai 27 pepenjuru. Seterusnya ialah nama poligon mengikut bilangan sisi. Seperti yang tertulis di dalam buku teks muka surat 204, kamu akan pelajari 10 jenis poligon. Yang pertama ialah segitiga. Segitiga mempunyai bilangan sisi 3. Yang seterusnya sisi 4 mempunyai bilangan sisi 4. Kemudian pentagon mempunyai bilangan sisi 5. Heksagon mempunyai bilangan sisi 6. Heptagon 7 sisi, oktagon 8 sisi, nonagon 9 sisi dan terakhir dekagon 10 sisi. Jika kamu lihat
dari segitiga hingga dekagon mempunyai bentuk yang pelbagai, di mana ini merupakan poligon tidak sekata. Okey, kamu boleh melukis poligon mengikut bilangan sisi yang ditetapkan berdasarkan mengikut bentuk yang kamu mahu. Yang penting bilangan sisi dia memenuhi soalan. Okey, di sini bagaimana kamu melukis, melabel dan menamakan poligon. Okey kelas, tadi cikgu sudah tunjukkan nama-nama poligon beserta bilangan sisi. Sekarang cikgu ingin tunjukkan bagaimana untuk melukis, melabel dan menamakan poligon. Okey, contoh sini cikgu ingin membuat poligon 9 sisi. Okey, langkah pertama, jika kamu rujuk dalam buku teks muka surat 204, langkah pertama kamu kena tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Artinya bila 9 sisi, kamu kena sediakan 9 titik. Okey, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 titik. Kemudian sambungkan semua titik supaya menjadi satu bentuk tertutup. Okey, ini macam kamu main titik-titik pula masa sekolah rendah kan. Jadi kamu sambung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so sekarang kamu sudah membentuk poligon 9 sisi. Lepas kamu sambung, kamu kena labelkan. Okey, kita labelkan guna huruf. Contoh cikgu guna mula dari A. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okey, sampai A sampai I. Okey, baru kita menamakan kita punya poligon. Okey, jadi poligon ini ialah, so kalau 9 sisi, nama poligon ini ialah nonagon. Okey, nonagon. Baru masukkan huruf yang kamu label tadi. Nonagon A, B, C, D, E, F, G, H, I. Begitu. Okey, senang saja. Bentuk dia tidak kisah. Yang penting dia mempunyai 9 sisi ataupun 9 pucu. Tapi cara untuk kamu buat poligon tu, jangan buat titik untuk satu garis yang sama. Okey, contoh ni, satu, kamu kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh, soalan tu minta kamu buat 6 sisi punya. So, kamu sudah sedia 6 titik. Bila kamu sambung, bila kamu sambung, dia hanya membentuk 4 sisi. Dia hanya dikira sebagai 4 sisi. Sebab ni satu garis lurus. Dia bukan 6 sisi. Jadi, untuk kamu lukis poligon, dia perlu ada sedikit lengkungan. Ataupun sedikit bengkok lah. Bukan satu garis lurus. Itu untuk lukis, label dan menamakan poligon. Okey, seterusnya kita tengok sifat-sifat segitiga. So, yang pertama ni adalah jadual yang mengikut sifat sisi. Yang pertama, segitiga sama sisi. So, bila segitiga sama sisi ni mempunyai 3 paksi simetri. Okey, 1, 2, 3. Okey, sifat geometri dia, semua sisi adalah sama panjang. Okey, contoh dia kalau tapak dia 5 cm, secara tidak langsung, dia punya sisi yang di atas ni pun 5 cm. Dan untuk segitiga sama sisi mempunyai sudut pedalaman yang sama iaitu 60 darjah. Okey, 60, 60, 60. Jadi jumlah semua 120. Okay, kamu kena ingat, jumlah sudut pedalaman untuk segitiga ialah 180. Okay, yang kedua ialah segitiga sama kaki. Okay, segitiga sama kaki mempunyai satu paksi simetri di mana satu garisan sini itu sahaja paksi simetri dia.
Dia punya sifat adalah dua daripada sisinya sama panjang. Okay, contoh dia yang ini. Biasanya yang bahagian atas tu yang sama panjang, bukan bahagian tapak. Okay, jadi bila dia segitiga sama kaki, dia mempunyai dua sudut tapak yang sama. Okay, maksudnya sudut di tapak ni mempunyai saiz yang sama. Okay, contoh dia kalau sini 50, artinya sini pun 50, jadi sini 80. Sebab jumlah sudut pedalaman masih sama, 180. Okay, yang ketiga adalah segitiga tak sama kaki. Okay, dia tiada paksi simetri dan sifat geometri dia mempunyai sisi yang tidak sama panjang. Maksudnya yang menegak, mengiring, mendatar tidak sama panjang. Dan bila dia tidak sama panjang, bermaksud semua sudut pedalaman dia tidak sama. Tapi bila kamu jumlahkan, kamu tambahkan sudut pedalaman ni, dia akan menjadi 180. Okay, sifat segitiga yang seterusnya ialah dikelaskan mengikut sifat sudut. Okay, yang pertama ni segitiga bersudut tirus. Bersudut tirus ni di mana semua sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. Maksudnya dia kurang daripada 90 darjah. Okay. Yang kedua adalah segitiga bersudut cakar, di mana satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakar. Okay, contoh bentuk segitiga. Ada satu sudut dia tu lebih dari 90 darjah, so yang lain tu kurang dari 90 darjah. Dan yang terakhir adalah segitiga bersudut tegak. Okay, yang ini adalah satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut tegak iaitu 90 darjah. So yang lain ni lainlah. Dan untuk ketiga-tiga segitiga ini adalah segitiga tak sama kaki. Okay, dia mempunyai panjang yang berbeza. Okey, itu untuk sifat segitiga. Okey, bagaimanakah kita mahu menentukan sudut pedalaman dan sudut peluaran segitiga? So, ada 3 langkah, ada 3 cara, iaitu hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga ialah 180. Ni macam cikgu cakap tadi. Okey, jumlah sudut pedalaman 180. Yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180. Jadi kita tengok macam mana. Yang ketiga, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Kita tengok gambar aja supaya lebih jelas. Okay, dalam buku teks pun kamu boleh tengok rujuk muka surat 209. Okay, ini gambar aja yang cikgu boleh tunjuk. Okay, contoh ini bentuk segitiga. Okay, segitiga dan di bawah ni ada satu garis lurus. Ada sudut A, B, C dan D. A, B, C ni ialah sudut pedalaman dan D ni ialah sudut peluaran. Okay, jadi ada 3 rumus di sini yang kamu perlu tahu dan perlu kuasai. Yang pertama, di mana sudut A tambah B tambah C sama dengan 180. So, ini maksud dia jumlah sudut pedalaman 180. Yang kedua ialah C tambah D sama dengan 180. Itu di sini. Okey, maksudnya hasil tambah sudut peluaran dengan sudut pedalaman bersebelahan di sebelah dia. Okey, bukan yang bertentangan. Ini bertentangan, yang ini bersebelahan. Hasil tambah dia sama dengan 180. Kenapa? Sebab ini menggunakan hukum sudut pada garis lurus. Okey, cikgu sudah ajar pada bab 8, sudut pada garis lurus sama dengan 180 darjah. Okey, bagi yang terakhir, D sama dengan A tambah B. Maksud dia, sudut D sama dengan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan. Hasil tambah A dan B sama dengan D. Ini yang dipanggil hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, artinya ada 3 rumus yang perlu kamu ingat dalam mencari sudut pedalaman dan sudut peluaran segitiga. Okey kelas, yang ini cikgu terangkan bagaimana untuk kita mencari sudut pedalaman.
Okey, contoh cikgu ambil dari latih diri 6.2b, soalan 1A. Soalannya dia minta kamu cari nilai P. Okey, seperti tadi cikgu sudah jelaskan jumlah sudut pedalaman 180. Okey, jumlah sudut pedalaman segitiga. Okey, cikgu tulis semula sini jumlah sudut pedalaman segitiga sama dengan 180 darjah. Okey, so macam mana kita mau cari nilai P? Bila jumlah artinya kita tambah. So kita tambah ketiga-tiga sudut sini. 100 darjah tambah 45 darjah tambah P sama dengan 180. Okey, so 100 tambah 45 kamu akan dapat 145 darjah tambah P sama dengan 180. Okey, so untuk cari nilai P, kita kena pindahkan 145 ke sebelah kanan. So daripada operasi tambah dia akan jadi operasi tolak 145 darjah. Okey. Jadi 180 tolak 145 darjah kamu akan dapat 35 darjah. So P sama dengan 35 darjah. Okey. So sekarang kita cuba C. Okey, yang C ni macam mana? C konsep yang sama, jumlah sudut pedalaman 180. Okey, jumlah sudut pedalaman 180. Tapi sekarang ni dia hanya bagi 126 darjah dengan P. Berapa nilai sudut di sini? Okey, so sekarang kamu tengok, ini segitiga apa? Okey, so ini adalah segitiga sama kaki. So bila segitiga sama kaki, tadi sifat dia, bila segitiga sama kaki, jumlah sudut di tapak adalah sama. Bermaksud dekat sini juga adalah P. Okey, so sekarang kita boleh cari nilai P. Kita bentukkan satu persamaan. 126 darjah tambah P. Okey, kita teruskan saja. P tambah P dia akan jadi 2P. Okey, sama dengan 180. Okey, so kita pindahkan dulu 126 ke kanan. So operasi tambah bila kita pindahkan dia jadi operasi tolak. So 180 tolak 126 kamu akan dapat 54 darjah. Pindahkan 2 ke kanan, darab dia akan jadi bahagi. So 54 bahagi 2 kamu akan dapat 27 darjah. Okey, jelas? So, yang penting kamu kena tahu berapa jumlah sudut pedalaman. So, jangan lupa jumlah sudut pedalaman ialah 180. Okey, kelas. So, yang ini untuk soalan 2. Okey, dia berkaitan dengan sudut pedalaman dan juga sudut peluaran. Okey, kita tengok soalan 2A. Soalan ini dia minta kamu cari nilai X. Okey, kalau kita ikut yang cikgu terangkan tadi, untuk kita cari nilai X, di mana nilai X ni tambah dengan sudut di sini sama dengan 180, ataupun sudut 66 darjah tambah dengan sudut sebelah sini akan dapat X. Okey. So, kedua-dua cara tu, yang paling penting kamu kena cari dulu berapa nilai sudut di sini. Okey, kenapa cikgu labelkan kedua-dua ni A? Kerana ini ialah segitiga sama kaki. Okey, sebab dua ni saya ada tanda bawa tiada. So, dia segitiga sama kaki, sifat dia sudut di tapak adalah sama. So, kita cari dulu sudut A. Okey, so 66 darjah tambah 2A sama dengan 180. Okey, pindahkan 66 darjah ke sebelah kanan. Operasi tambah bila dipindahkan akan jadi operasi tolak. Okey, so 180 tolak 66 kamu akan dapat 114. Pindahkan 2 ke kanan, dia akan jadi bahagi. So bahagi 2 kamu akan dapat 57. So A sini 57 darjah. Okey, sekarang bagaimana kita mau cari X? So sini X ni kita guna kaedah yang pertama di mana hasil tambah
sudut peluaran dengan sudut pedalaman bersebelahan akan menjadi 180 sebab sini ialah garis lurus. Ingat pada bab 8 cikgu terangkan sudut pada garis lurus ialah 180. Okey, jadi untuk kita cari X, so X tambah 57 sama dengan 180. So untuk kita cari X, pindahkan 57 ke sebelah kanan menjadi operasi tolak. Okey, so 180 tolak 57. So X sama dengan 123 darjah. Okey, itu untuk soalan A. Bagaimana pula soalan B? Okey, untuk soalan B, dia bagi satu bentuk segitiga. Segitiga ni segitiga bersudut tegak. Okey, so sini 90 darjah. Dan sini 144 darjah, dia minta kamu cari nilai X. Okey, yang ini kita akan guna rumus D sama dengan A tambah B. Okey, kalau kamu ingat tadi rumus yang cikgu tunjukkan, sini sebagai D, sini A dan sini B. Okey, so kita ada D 144 sama dengan A ialah X tambah B 90 darjah. Ingat, kalau dia punya sudut berbentuk segi 4 bermaksud 90 darjah. Okey, jadi untuk kita cari nilai X, pindahkan 90 darjah ke sebelah kiri. So, operasi tambah pergi sebelah akan jadi operasi tolak. Okey, macam cikgu cakap tuan rumah mesti di depan. So, tolak 90 darjah, kamu akan dapat 144 tolak 90 darjah, kamu akan dapat 54 darjah. Okey, senang saja. Yang penting kamu ingat rumus tadi. Okey, so sekarang kita masuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan sudut pedalaman dan sudut peluaran segitiga. Okey, cikgu ambil contoh dari latih diri 9.2C. Okey, dalam raja di sebelah PSR ni, PSR ialah garis lurus, hitung nilai X dan Y. Okey, maksudnya cari nilai X dan Y. So, sini X, sini Y. Macam mana kita mau cari? Okey, so cikgu sudah lakarkan segitiga tadi dekat sekeping kertas. Okey, dekat sini. Okey, kita akan buat dekat sini. Okey, seperti tadi dia kata PSR ialah garis lurus. Okey, mula-mula kita akan cari nilai X. So, bila kamu cari nilai X, kamu fokus segitiga di sini. Okey. Cikgu tandakan sini dengan pen merah. Okey. So, sekarang kalau kamu tengok segitiga PQS ialah segitiga sama kaki sebab dia ada tanda ni. Okey, sini tidak, artinya dia sama kaki. So, sifat segitiga sama kaki, sudut di tapak mempunyai nilai sudut yang sama. So, bila sini X, otomatik sudut sebelah sini juga X. Okey, so jumlah sudut pedalaman segitiga seperti biasa ialah 180. Okey, so kita kira untuk cari nilai X, 68 darjah tambah 2X sama dengan 180. Okey, so kita mau cari nilai X, kita pindahkan dulu 68 darjah ke sebelah kanan. So, 180 darjah tolak 68 darjah. Okey. So, 180 tolak 68, kamu akan dapat 112 darjah. Pindahkan 2 ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Okey, so jawapan akhir X sama dengan 56 darjah. So, sini 56 darjah. Otomatik sini pun 56 darjah. Okey, sekarang kita mau cari Y. So, untuk kita cari Y, kita kena tahu sudut di sebelah sini. Okey. Kita mau cari sudut sebelah sini, kita guna rumus sudut peluaran. Okey, ini adalah sudut peluaran bagi segitiga PQS. Okey. So, untuk cari sudut sini, kita guna rumus yang ini. Okey, di mana X itu sebagai 56 tambah ini sudut QSR.
Oke, kita panggil dia sudut QSR sebelah sini. QSR sudut di sini sama dengan 180 darjah. Kita guna hukum sudut pada garis lurus. Oke. So untuk cari sudut QSR 56 pindahkan ke kanan. So sudut QSR sama dengan 180 darjah tolak 56 darjah. Oke, so 180 tolak 56 sama dengan 124 darjah. So sini 124 darjah. Oh, sorry. So sudut dekat sini 124 darjah. Baru kita boleh cari Y. Okay, untuk kita cari Y, kita guna rumus jumlah sudut pedalaman segitiga ialah 180. Okay, so kita mau cari Y, kita akan guna rumus 124 darjah tambah 24 darjah tambah Y sama dengan 180. So 24 tambah 124, kamu akan dapat 148 darjah tambah Y sama dengan 180. Okay, untuk cari Y, pindahkan 148 ke sebelah kanan. So 180 darjah tolak 148. Okay, so 180 tolak 148. So Y sama dengan 32 darjah. Okay. So ini adalah contoh penyelesaian bagi segitiga, sudut segitiga pedalaman dan juga sudut peluaran. Okey kelas, so itu saja untuk hari ini. Cikgu minta kamu salin nota-nota yang cikgu tunjukkan dalam video ni, latihan yang cikgu tunjukkan, salin dalam buku latihan kamu. Kemudian buat latihan dalam buku kerja yang cikgu akan berikan sebentar lagi. Selamat mengulang kaji, jangan lupa buat kerja rumah dan jaga diri. Assalamualaikum dan bye-bye.